Dia ada satu benda yang aku suka, yang aku jadikan contoh. Dia setiap pagi dia datang, masa tu kami bekerja, dia akan suruh PA dia pergi beli makanan. Setiap pagi PA dia tak akan berhenti untuk beli makanan dan bagi pada guard-guard dekat itu amalan dia. Sebab Syuib pernah cakap pada aku, bila kita bersedekah, kita tak akan jadi miskin sebab sedekah. Allah. Dia lah yang ajar aku. Banyak benda-benda yang baik dia ajar. Allah. Dan aku pula banyak ajar dia benda-benda yang tak baik. Saya memang praktiskan benda tu. Dan sampai kadang-kadang rasa hari-hari kalau tak ada tu, dia rasa macam pelik. Walaupun sebelum jadi artis dah memang amalkan ke macam mana? Masa dulu tak cukup sangat. Adalah tahu kasih sikit-sikit. Sahab Syuib bersedekah yang aku beritahu engkau. Kasih Rolex dia orang. pernah sedekah RM10,000. Sampai sekarang belum bayar. Itu pinjam. Pinjam. Bukan Pinjam. bukan sedekah, Kenapa kau betul. declare kat sini aku bagi? Dia tak nak bayar balik tu. Kau jangan cakap, Dul, nanti aku ada duit aku bayar kau. Aku bayar. Sekarang aku perhatikan job kau banyak. Aku ingat itu sedekah tu. That's my check 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Tapi The number one podcast in Singapore. Baik, selamat kembali di podcast Okay Let's Go. Gila hari ni, gila. Macam mana ni aduh. Okey Zah, hari ni sebenarnya adalah antara hari yang aku paling semangat. Kenapa? Aku paling teruja sebab aku dah lama tak jumpa dia. Okey. Seorang pelawak, pengacara, penyanyi, penyampai radio, Pelakon. usahawan, Damn, son. pelakon, hampir semua dia buat. What? Tapi pada aku dia adalah abang aku. Pandai kau lay macam ni. Stroke. Pandai. Yeah, Syuib sepatu. Apa khabar Syed? Ya, baik, Alhamdulillah. Apa khabar Syed? Wow, It's an apa khabar, honor. Syed? Hello, Sorry. Tadi kau intro Syuib sepatu. Boleh pakai ke nama sepatu belakang tu? Tak. Boleh ke tak? Boleh. Baru mula. Boleh ke tak? Boleh ke tak ni? Betul juga, mana tahu nak pakai Syuib Bubble Bee ke. Syuib solo ke? Syuib House Sueb solo. Kalau Syuib solo. Lan solo dah ambil. Udah ambil. Saya ambil Mr. Sueb. Wah. Okey, tak apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah. Okey, sebab hari ni saya dipanggil untuk duduk dengan, saya rasa ini orang panggil podcast nombor 1 di Singapura. Betul. Okay, let's go. Of course. Yes, so Of course. saya seronok sangat hari ni berada di On Your Mark Get Set Go ni. Bukan. Okay, let's go. Tu panjang sangat. Okay, let's go je. Bukan on your mark, let's go tu macam nak berlari. bukan. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Kan on your mark Get Set Go. Bukan. Dah ada kan, branding dah ada. Dah tulis. Okay, let's go. Okay, let's go. Alright. Ini sedap ni. Kita kasih tunjuk sekali. Okey lah Dul. Kali ini dibawakan oleh Bubble Bee. Belum tak jadi. Saya orang menega. Saya harus bawa perniagaan saya seiring dengan saya juga ya. Okey lah Dul. Ya. First kali lah. Saya sekejap, saya tak kenal nama. Tak kenal nama lagi. Yang ini namanya Den. Den. Din. Ini Den. Okey ni Razi. Ya. Za. Ni macam jalan. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Shu. Oh, Shu. Ni macam jalan datang rumah raya, rumah pakcik-pakcik kan. Saya ni Den, cik. Gitu. Kenapa kau asyik tengok aku, kenapa? Pakaian dia kenapa begini saja? Semenjak dah masuk Singapura dia habis gini. Dia semenjak dah join Awak kita. tak kena. Okey lah. Tak ada Kami memang berkonsepkan simple. Oh, simple. Tapi aku tengok sebelum ni pakai jaket apa semua. Yes. Ada mana tu? Ada. Pakai jaket ni, brother ni selalu pakai jaket. Razi selalu pakai jaket kan. Maksudnya kau tengok kami. Tengoklah. Tengok. Tak, sekarang ni sebenarnya kau nak interview kami interview kau. Kau ni apa ni? Okey. Interview saya silakan. Okeylah Dul. Kau kita tahu dah pun mendirikan rumah tangga yang kedua. Alhamdulillah. Tahniah Dul. Mungkin sedikit
sedikit sebanyak sebelum kita pergi isu lain. Mungkin kau nak Sabar Syuk, cerita. kau panggil dia Dol. Apa maksud sebalik tu? Memang dah lama panggil ke? Sebenarnya dia datang perkataan Dol tu masa kami bertiga buat dekat radio. Okey. Masa tu aku, si Syuib dengan Fizi. Macam mana Dol boleh terkeluar perkataan Dol tu? Tak tahu Dol. Dia tiba-tiba macam hari tu pagi tu tiba-tiba kami berborak-borak, kami sama-sama panggil macam Shindol. Atau panggil dia Sudol. Kan lebih macam mesra. Macam mesra. Betul. Benda tu masa try panggil wife kau Dol balik ni. Kau kenapa Dol katanya. Wife aku panggil baby girl. Romantik. Dia jenis romantik Dol. Okay Dol, mungkin kau nak kongsi sedikit pertemuan kau dengan wife kau Wati. Yelah, kita pun tahu kau dulu Raja Gombal. Raja Gombal apa? Gombal ni dia macam pick up line, Raja pick up line. Ya. Siapa tak kenal si Sudul? Okey lah, beginilah ceritanya kan. Dalam kehidupan ni memang ada surut, ada pasang surutnya kan, ada turun naiknya kan. Saya melalui satu fasa yang indah selama lebih kurang 11 tahun. Okey, bersama dengan arwah isteri saya Siti Sarah binti Raisuddin. Okey, dia tulang belakang saya di segala-galanya. Okay, bila hilang dia tu, asalnya Syuk ni pun antara orang yang ada dalam scene itu. Maksudnya, masa saya malam, masa di koma, telefon Syuk. Betul. Kadang-kadang sampai tak kerti nak cakap apa dah. Menangis, kita sedih. Okay, tapi itulah kehidupan. Okay, kita lalu satu fasa yang indah, kita lalu fasa yang sedih, dan Alhamdulillah Allah kurniakan satu orang yang dah pun menjadi jodoh saya sekarang ni di perkahwinan yang kedua, Alhamdulillah. Tapi nak cerita sebelum kahwin tu, Alhamdulillah masa saya bujang tu saya dikejar wanita. Ramai. Kau peragut beg tangan wanita ke? Bukan. Aduh, bini aku kat belakang lah. Silap lah benda ni kan. Tak boleh buat dia keluar dulu. Taklah, sempatlah saya merasakan duda kan. Duda hot pula tu. Angkat isteri. Patut hot tu biar kita orang yang sebut. Engkau ni Lagi loaded lagi ya. Tak adalah. Berapa tahun berduda? Setahun lebih. Setahun lebih. Berapa banyak DM dapat? Okay. Alhamdulillah saya dipertemukan satu jodoh yang luar biasa untuk saya. Okay, mungkin hari ni saya boleh reveal sikit. Okay. Macam mana beraninya saya dalam membuat sesuatu keputusan. Sebab bila mula-mula sekali saya decide untuk first nak declare saya kawan dengan seseorang. Maksudnya seseorang itu adalah I am Wati. Okay. Macam-macam perspektif negatif yang datang. Antaranya banyaklah. Orang cakap kenapa terlalu pilih cepat orang macam ni, terlalu cepat satu. Kenapa pilih orang ni katanya. Sebab mungkin dibayangi oleh arwah Siti Sarah yang sangat hebat orangnya. Jadi mereka mengharapkan mungkin selepas tu saya dikurniakan orang yang mungkin sama macam dia. Kan, tapi saya selalu percaya yang kehidupan ni memang Allah akan uji kita macam-macam dalam membuat keputusan. So bila saya decide untuk pilih dia tu, saya dah bersedia sebenarnya untuk menghadapi kecaman orang, untuk orang cakap yang dia ni memang tak sesuai penampilan dia itu dan ini. Cakap gitu? Itu orang cakap kat dia. Orang cakap kat Wati pun ramai juga. Muka macam tu. Kau cakap orang cakap kat kau je. Orang mesti cakap untung kau dapat soal. Kau tak tahu. Dia tengok aku lagi nampak. Wati tulis tu. Wati tulis. Dia tulis sebab tu aku nak cakap bukan dia sangkut-sangkut. Tapi beraninya saya dalam buat keputusan sebab saya percaya Allah ni dia maha hebat kan. Tak semestinya sesuatu tu datang dengan permukaan yang baik. Bulan juga permukaannya tidak baik. Macam kau. Bukan. Aku lebih teruk daripada bulan. Aku macam anak-anak. Tak, bulan pun kalau kita tengok di permukaannya itu bukanlah indah sangat. Iyalah. Okay, tapi bulan tu ada fungsinya, ada kehebatan dia. So menerangi bumi. Kalau tak ada bulan, kita pun tak menghasilkan siang dan malam kan. So bila saya berani untuk buat keputusan untuk memperistrikan dia. Baik Dol. Saya cakap ini satu keputusan yang saya kena betul-betul bersedia lah. Nak Dol. Yes, tapi
itulah cakap, bila kita betul-betul yakin dengan apa yang datang dan kita yakin dengan keputusan yang kita buat, so kita pegang benda tu, so insyaAllah Allah akan mudahkan. Dan Alhamdulillah, saya rasa saya bersyukur sangat saya dapat yang isteri, walaupun pada mulanya orang cakap macam-macam pasal dia, tapi in the end of the day sekarang orang nak bercakap kebaikan dia. Dan saya pun sendiri nampak kebaikan dia, macam mana anak-anak saya dengan dia, macam mana layanan dia kepada saya. Memang saya rasa adalah lebih daripada apa yang saya expect. Syuk nak tanya ni, bila orang kecam, cakap macam-macam, kau ada macam ada nak saman-saman lah? Sebab dengan cerita ada paling teruk yang kau pernah kena, yang kau sampai saman orang. Yang kena sentuh sikit sebab bila masuk Shoaib dah start keluarkan kenyataan saman tu, kita orang Singapura ni tengok macam, oi macam gini ke landscape? Bukan kau selalu kena saman kat sini. Buat rokok pun kena saman. Dia buat lah saman dekat sini kau rasa. Press conference semua. Sini tak ada buang rokok pun kena saman. Jadi kau adakan saman lah. Aku adakan saman lah. Adakan saman. Balik kepada cerita pasal saya menyaman orang. Sebabnya kadang-kadang kita pun malas nak sampai ke tahap tu. Betul tak Syuk? Betul. Kita pun fikir panjang juga. Tapi bila sampai satu tahap yang terlalu melampau, rentetan peristiwa dia Dol, kalau kau boleh recap sikit. Dia mengeluarkan statement yang cukup berani, mengatakan first dia cakap saya Freemason. Padahal saya sekarang freelance. Saya tak buat apa. Bodoh lah. Dia terkeliru. Maksudnya daripada freelance dia cakap Freemason. Jadi mula-mula saya tengok juga, dia nak tulis freelance ke nak tulis Freemason? Tak tahu je kot, salah je. Tapi saya tengok betul dia memang tekankan saya ni Freemason. Ni statement kat mana ni? Statement ni dekat TikTok. TikTok dia. Jadi kau bukan Freemason lah. Bukanlah. Nak double check je. Tak, dia saya tahu sikit lah knowledge, pengetahuan tentang Freemason ni. Saya baca juga, tahu. Tu tahu. Aku baca. Tak, of course kita kena tahu kan apa yang berlaku, apa dan apa. So saya tahu sikit pasal Freemason. So bila dia kaitkan saya dengan Freemason, dan dia pula berani keluarkan statement-statement yang tulis mengiyakan yang salah satu agenda Freemason adalah masa COVID tu saya menidurkan isteri saya, dan saya yang menyebabkan kematian arwah isteri saya. Saya cakap kalau dia cakap saya Freemason tu boleh tahan lagi lah. Tapi saya dia libatkan saya punya arwah kesayangan isteri. Arwah isteri saya, orang tu dah tak ada, dah 2 tahun 3 tahun. Saya rasa itu terlalu melampau. Betul. So saya ambil tindakan untuk, memang saya cakap dia, saya memang nak seret dia sampai ke mahkamah dan saya nak saman dia. Dan saya tahu juga dalam proses saya berbincang dengan dia tu, dia ada act sikit lah dengan saya. Dia belagak. Masa tu belakang. Ada gerek sikit lah. Dah kena sama. Masa kena sama pun belakang. Kerek-kerek lah. So, dan akhirnya dia disaman. Selesai. Berapa saman? Berapa? Tak boleh bagi tahu. Oh tak boleh. Ini adalah atas perintah mahkamah. Tak boleh. Tapi sebenarnya aku bukanlah kata happy, tapi aku setuju apa yang Syuib buat supaya dia membuka mata kepada orang. Jangan apabila kita nama public figure, engkau ada kebebasan menulis, engkau boleh tulis apa-apa saja tentang kami. Buat macam kami tak ada perasaan, kau boleh kutuk kami, hentam kami. At least bila Syuib buat macam tu, orang lain ni akan ada satu perasaan macam, uish, aku tak nak kena macam ni. Setuju tak Azhar? Sebab dia kan, keadaan yang contoh saya tahu saya tak buat, saya bukan ahli itu. Of course saya marah. Okay? Kecuali kalau betul-betul orang tu buat salah. Macam contoh Syuk, dia memang buat salah. Bila orang bantai dia takkan boleh nak saman orang tu. Tak payah bagi contoh. Tak payah bagi contoh. Tak, supaya orang lebih faham. Jadi nampak kan, ada perbezaan dia. Masa dia kena, dia diam. Tak payah bandingkan macam aku betul ke. Tak payah. Contoh lah. Itulah. Tapi dengar dia jumpa Shoaib direct kan untuk minta maaf kan? Diarahkan kan oleh dia ada 2 orang sebenarnya. Satu orang yang memang saya settle dia dekat outlet Bubble Bee jugalah. Saya panggil dia, kita budak marketing. Dia nak ambil kesempatan dekat kita ambil kesempatan dekat dia. Itu saya minta dia minta maaf dengan saya depan-depan press apa semua. Tapi yang satu orang tu memang saya cakap saya akan bawa dia sampai ke mahkamah dan saya akan saman dia. Melibatkan 2 orang?
Dua orang. Dua orang. Satu orang tu dia kata dia tersilap sebab dia cakap dia kerja malam. So balik sebelum betul, ini cerita betul. Dia kerja malam. Okey. Dia kerja malam. Okey, bila balik rumah 8 pagi nak tidur kan. Nak tidur mesti kita main handphone. Dia cakap saya main handphone, saya tengok Facebook. Saya tengok pasal swipe Freemason. Saya share. Dia cakap saya pun tekan button share. Dia tidur. Dia bangun tidur, dia cakap dah ramai orang DM dan message dia. Kau buat apa tu? Kau share apa tu? Kau tahu tak benda ni? Dia dah takut lah. Dan nasib dia tak baik sebab saya nampak dia punya posting. Sebab dia share. So saya anggap itu adalah masalah yang mungkin dia tersilap. Jadi that's why saya maafkan dia depan-depan. Yang seorang lagi tu yang betul-betul mengata tu. Dia yang menulis tu. Yes, itu yang menulis. Itu yang maksudnya dekat posting tu, dekat bawah tu ada conversation kan. So dekat conversation tu pun dia iakan. Dia support apa yang orang cakap. Okay. Jadi bila buat benda macam ni, adakah ni nak bagi tahu ingat nama nak tahu juga ini antara yang Shoaib antara artis yang pertama buat macam ni ke? Atau dah ramai orang? Ni satu kelaziman dalam industri. Right. Last dulu saya rasa Yak King Hawk ke? Bukan. Siapa? Artis. Tak kenal artis dah ada. Saya pernah tengok Yak King Hawk ada siapa? Saya tak kenal lah. Saya sebut nama je lah. Saya tak dapat. Ada. Sebenarnya ada beberapa artis yang dekat Malaysia macam kes macam ni jadi saman juga sebab untuk bagi pengajaran. Tapi sebenarnya tak banyak. Tak banyak. Syuib ni dia clear sebab benda tu berlaku dan dia pun terangkan. Sebab kita macam inilah. Okay. Tak kisahlah apa media pun yang kita gunakan. Kita kena make sure lah yang kita gunakan media tu dengan cukup baik. Sebab saya percaya yang media ni adalah satu platform yang luar biasa untuk orang berniaga, untuk orang build up dia punya karakter atau nama, konten ke apa ke. So jangan jadikan kita punya media ni jadi benda yang untuk bantai orang, jatuhkan orang, fitnah orang. Sebab kita tak tahu efek dia apa tau. So kita tak nak normalisasikan benda itu. Kau buat keluar ayat bijak tu. Efek dia tu kalau dia dah komen, dia dah kutuk orang tu, kalau dia mati, itu komen tak boleh delete tu. Okey, ini saya petik sikit lah. Awak kenal Suhaimi Saad? Arwah Suhaimi Saad? Kenal. Siapa tu? Saya tak kenal. Syuk, terangkan siapa? Okey, Suhaimi Saad ni dulu kalau lah pernah dengar cerita pasal dia pernah bagi tahu tentang statement bumi ini flat. Yes. Pernah dengar kan? Flat earthernya believe ya. So itu. Tapi Abang Suhaimi Saad ni dah arwah. So masa dia keluarkan statement tu, berapa ramai orang yang maki dan caci dia. Betul lah Syuk? Betul. Masa tu memang tengah kecoh gila dekat Malaysia. So bila dia pergi, bila arwahnya pergi, saya masa tu saya terfikir, saya nampak posting tu, arwah tu meninggal kan. Allahu Akbar kan. So bila saya tengok, saya cakap macam mana dengan nasib-nasib orang yang duk kutuk dia padahal kau tak pernah jumpa dia. Betul. Tak pernah jumpa, kau tak pernah bersemuka, tiba-tiba kau cakap buruk pasal orang tu. In the end of the day, macam mana kau nak minta maaf kan? Macam mana? Tak ada. Dia dah tak ada. Itu yang saya terfikir. So that's why saya pun kadang-kadang kita ambil normal lah. Kalau sometimes ada benda-benda yang tak kena, kita pun ada rasa macam kau ni aku. Ada kan? Kau rasa aku kedul benda tu? Bukan lah. Tapi kita kalau bagi saya lah, saya akan tahan lah untuk diri sendiri cukup. Saya tak perlu utarakan benda tu sampai nak letak kat media sosial sebab benda tu tertulis. So orang akan nampak. Dan benda tu akan berkekalan sampai bila-bila kalau tak di-delete. So tak nak macam tu lah. Okey, sebut pasal bersuara. Okey, sebenarnya Syuib dengan radio, kalau aku pernah pergi dalam 3 stesen, Syuib pernah bekerja 4 stesen dan beliau bukan diberhentikan. Sebelum tu Syuk, tadi pagi kita dalam Hot FM, dia cakap kau pun kena buang dalam Hot FM. Iyalah, of course. Tapi kau tak buka cerita. Kau cerita pasal radio dia cakap apa? Dia berhenti sendiri. Tak tahu. Dia tak tahu. Aku kena buang. Aku cerita. Sebenarnya hot ni kan memang aku kena buang. Yang pasal kes tu. Kira yang sebab masa bulan puasa tu. Tapi dekat sana ramai puji kau. Ramai puji kau. Ya ke? Kau kuat bersedekah. Itu dia cakap kau suka belanja wang. Breakfast. Dia tersilap cerita antara aku dengan kau kan. Dia seliru ke? Macam mana ni? Betul ke tak betul? Aku petik nama Muaz cakap benda-benda baik. Cakap ni antara DJ bila kau bekerja, kau datang, orang ada jual-jualan, kau beli 10, 15, kau ambil, kau sedekah kat orang.
Dia ingat benda macam tu. Betul ke Syuib? Betul lah. Aku pernah buat lah. Okey. Itu satu yang aku pernah buat. Muka merah. Tapi yang sebenarnya kenapa awal tadi aku cakap di abang kau. Okey, banyak benda yang aku belajar daripada si Dul ni. Walaupun kita tengok dia ni macam orang yang macam apa? Orang gila. apa? Nampak macam dia ni orang macam ni ke baik ke, dia ni susah macam sombong kan. Tapi sebenarnya apa pula aku sombong? Aku biarlah aku. Okey. Tapi dia ada satu benda yang aku suka, yang aku jadikan contoh. Dia setiap pagi dia datang, masa tu kami bekerja, dia akan suruh PA dia pergi beli makanan. Setiap pagi PA dia tak akan berhenti untuk beli makanan dan bagi pada guard-guard dekat pintu. Itu amalan dia. Sebab Syuib pernah cakap pada aku, bila kita bersedekah, kita tak akan jadi miskin sebab sedekah. Allah. Dia lah yang ajar aku. Banyak benda-benda yang baik dia ajar. Allah. Dan aku pula banyak ajar dia benda-benda yang tak baik. Tapi kita nak kongsi prinsip Syuib berkenaan dengan hal ni. Ni daripada dulu memang dah praktis macam ni ke? Saya memang praktiskan benda tu. Dan Alhamdulillah lah sampai sekarang saya setiap hari dengar, setiap pagi lah saya dengar Al-Waqi'ah. Saya tak pandai mengaji sangat. Tapi saya dah rasa dekat 6 tahun 7 tahun kot amalkan dengar Al-Waqi'ah setiap hari, setiap pagi. Dan amalan bersedekah tu saya memang amalkan. Dan sampai kadang-kadang rasa hari-hari kalau tak ada tu dia rasa macam pelik. Walaupun sebelum jadi artis dah memang amalkan ke macam mana? Masa dulu tak cukup sangat. Manalah kau kasih sikit-sikit. So bila kita dah ada rezeki sikit, so kita dah belajar dengan orang, dah ada Rolex tu, kan? Alhamdulillah. Apa Rolex? Bukan Rolex bro. Rolex lah. Frank Muller. salah tu. Rolex. Ni Rolex ni. Memang lah. Tahap Syuib bersedekah yang aku beritahu engkau. Kasih Rolex dia orang. pernah sedekah 10,000. Sampai sekarang belum bayar. Itu pinjam. Pinjam. Bukan kenapa kau declare kat sini aku bagi. Dia tak nak bayar balik tu. Kau yang cakap, Dul, nanti aku ada duit aku bayar kau. Bayar. Sekarang aku perhatikan job kau banyak. Aku ingat itu sedekah tu. Tapi hari ni sebenarnya aku datang podcast ni as a friend untuk dia, dengan dia ni. Tadi kasutnya adalah kasut dia. Hadiah. Dalam bobok aku ni kasut paling murah. Taklah. Tak, kasut ni yang paling aku suka juga. Betul. Sebab dia hadiahkan. Kita nak sentuh lebih lanjut lagi berkenaan kerjaya Syuib di radio. Boleh. Gambar ada dibuang juga dan sebagainya. Kita nak sentuh nanti. Tapi kalau yang suka konten ni jangan lupa like dan share. Kita beri seketika waktu, kembali sebentar saja nanti. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi number 1. The number 1 podcast in Singapore.